Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang diucapkan kepada barisan tertinggi yang berusaha Tuan Pengetua Puan Nur Zamzila binti Ahmad Elias Ibrahim, yang berbahagia Encik Adnan bin Mat Isa yang di-Petua PIBG, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syarafi bin Abbas, penjamah jemputan pada malam ini, yang berusaha barisan kepimpinan penolong kanan, barisan guru kanan bidang, ahli jawatan kuasa penaras program Panitia Pendidikan Islam, ahli jawatan kuasa PIBG, staf sokongan dan pekerja sekolah, yang dihormati rakan-rakan guru warga pendidik SMK Pukulajaya, yang dikasihi anak-anak pelajar SMK Pukulajaya, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucap kalimah Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan hidayahnya juga mengizinkan kita berhimpun dan bertemu sekali lagi dalam program Bicara Ilmu sempena sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah di bawah tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti peringkat SMK Pukulajaya yang dipancarkan secara langsung menerusi SMK Pukulajaya YouTube channel. Tidak lupa salawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan agung mereka menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah. Majlis pada malam ini juga berbesar hati mengalu-alukan kehadiran ke semua warga sekolah SMK Pukulajaya dan juga kehadiran Tuan Penceramah Jemputan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syarafi bin Abbas kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dalam majlis yang amat besar maknanya ini. Semoga dengan kesudian Al-Fadhil Ustaz meluangkan masa pada malam ini akan menyemarakkan lagi majlis yang penuh dengan barakah ini. Hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis diteruskan dengan bacaan doa sempena awal Muharram. Justru itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazri bin Yaakob bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Munzilar Rahmah, kami merafakkan kesyukuran penuh pengharapan kerana pada hari ini kami masih diberi peluang untuk meneruskan pencarian rezeki yang melimpah ruah di atas muka bumi yang luas ini. Segalanya adalah atas kurniaan rahmat dan inayahmu jua. Kami pohon limpahan keberkatan atas rezeki yang kami peroleh dan jauhilah kami daripada mendapat rezeki yang tidak menepati syariahmu. Allahumma anta azizul jalil, dengan penuh keazaman, penuh iltizam di awal tahun Hijriah 1443 ini dan di hari dan bulan sambutan kemerdekaan kali yang ke-64 negara Malaysia yang kami cintai ini, kami pohonkan ihsan dan pimpinanmu agar engkau anugerahkan kami rasa kesungguhan dan keazaman untuk meningkatkan kualiti kerja, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh beriltizam dan berintegriti, serta meningkatkan semangat kerja berpasukan dan bekerjasama sepanjang tahun ini agar tercapai objektif dan matlamat perkhidmatan yang dihasratkan. Semarakkanlah semangat hijrah dalam diri kami untuk kami berhijrah ke arah kebaikan sebagaimana engkau gerakkan hati Rasulmu dan sahabat-sahabatnya. Perkuatkanlah tekad dan azam kami untuk terus berjuang dan berkorban ke arah memartabatkan ummah dan negara kami. Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan dan rasa kebencian kepada segala bentuk kemungkaran. Allahumma ya Karim ya Wadud, lindungilah kami dan keluarga kami, anak didik kami dan ibu bapa mereka daripada sebarang musibah
dan wabak COVID-19 yang tidak kami ingini, melainkan Engkau takdirkan tersirat rahmat di dalamnya. Limpahilah hati kami dengan nur hidayah-Mu, agar kami menjadi generasi yang mencari agama, lalu menegakkan syariatnya, generasi yang mencintai bangsa, lalu memelihara kehormatannya, generasi yang mencintai negara, lalu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi yang sentiasa membudayakan amalan murni setiap kali tahun hijrah yang diadakan sesuai dan selaras dengan tuntutan syariat-Mu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya zal jalali wal ikram, wahai Tuhan, Engkaulah yang kekal abadi, yang qadim, yang awal, dan ke atas kelebihan-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang melimpah. Dan ini adalah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami. Kami memohon pemeliharaan dari-Mu di sepanjang tahun ini, dari syaitan dan pembantu-pembantunya dan tentera-tenteranya, dan juga pertolongan terhadap diri yang diperintahkan melakukan kejahatan dan usaha yang mendekatkan kami kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ya Allah, Ya Mudabbiral Amr, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dan semangat perpaduan di kalangan kami, hindarkanlah diri kami daripada sebarang perasaan keji sesama sendiri, cemburu, nista, buruk sangka, iri hati, meninggi diri, sifat malas lagi lemah, tidak berdaya lagi kurang bermaya, dan segala sifat mazmumah yang pasti menjatuhkan martabat kami. Seterusnya menggagalkan hasad, melahirkan generasi terbidang di negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Fadil Ustaz Ahmad Nazri bin Yaakob atas penyempurnaan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah merupakan sebuah sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Secara sedar ataupun tidak, sepanjang detik waktu yang silih berganti, telah luput 1443 tahun, peristiwa hijrah telah meninggalkan kita. Namun setiap kali memperingati peristiwa ini, kita tidak akan terlepas daripada watak-watak utama para sahabat yang cemerlang berkorban jiwa dan raga, harta maupun kaum keluarga. Mereka adalah potret generasi khairul ummah, iaitu umat terbaik, generasi model tauladan dan generasi rabbani yang perlu dijadi contoh sepanjang zaman. Malah apa yang lebih mengagumkan, penghijrahan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merupakan satu rakaman peristiwa sejarah yang tidak pernah berlaku pada mana-mana umat terdahulu maupun tamadun sebelumnya. Ini adalah sebuah keajaiban iman yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri para sahabat yang bukan sahaja sanggup berhijrah meninggalkan ahli keluarga, bahkan sanggup memerangi ahli keluarga yang belum beriman bila mana Islam diancam. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai pembuka pesada ucapan pada malam ini, sukacitanya majlis menjemput dan persilakan Yang Berusaha Puan Nur Zamzila binti Ahmad Elais Ibrahim, Pengetua SMK Putrajaya, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berusaha Peluang Kanan Pentadbiran Ustaz Ismail bin Ahmad, Yang saya hormati Peluang Kanan Hal Ehwal Murid Puan Cik Faridah binti Abdul Halim, Peluang Kanan Co-Curriculum Encik Mahidin bin Mat, yang saya hormati Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Barisan Kepimpinan PIBG, seterusnya Barisan Guru dan Staf SMK Putrajaya yang dedikasi, anak-anak pelajar SMK Putrajaya yang cikgu kasihi, para ibu bapa serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Pertamanya, lafaz syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat dipertemukan dalam program yang sangat bermakna, iaitu program Bicara Ilmu sempena sambutan Ma'al Hijrah 1 Muharram 1443 Hijrah yang diadakan secara norma baharu dengan inisiatif ianya disiarkan melalui Putrajaya YouTube channel.
Walaupun dalam situasi pandemik COVID-19 yang semakin getir ini, ianya tidak menjadi halangan kepada pihak sekolah untuk mengadakan program sambutan tahun baru dalam kalender Islam ini walaupun diadakan secara dalam talian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, program bicara ilmu yang diadakan pada hari ini adalah salah satu daripada usaha penuh bermakna yang telah disusun atur oleh panitia di bawah bidang kemanusiaan, iaitu Panitia Pendidikan Islam SMK Pakulajaya, dengan hasrat murni untuk meningkatkan penghayatan seluruh warga SMK Pakulajaya terhadap peristiwa yang sangat istimewa dalam kalender Islam, iaitu dengan kedatangan Tahun Baru Hijrah. Justru, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekalung tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada jawatankuasa program, khususnya Panitia Pendidikan Islam serta rakan cyber yang telah merealisasikan program pada hari ini. Juga, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syarafi bin Abbas, Guru Pendidikan Islam SMK Pakulajaya, yang telah sudi untuk menyampaikan perkongsian ilmu sempena sambutan Ma'al Hijrah yang besar artinya kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, sebelum kita mendengar bicara yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Syarafi, izinkan saya untuk menyampaikan pesanan kasih sayang kepada semua sempena kedatangan Tahun Baru Hijrah 1443 Hijrah ini. Jika kita soroti sejenak, hijrah ini adalah peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, dan ia merupakan kemuncak penghijrahan kaum Muhajirin yang tiada tolak bandingnya dalam sejarah ketamadunan manusia. Selain kita mengambil iktibar daripada kedatangan peristiwa hijrah ini, marilah kita semua menggunakan kesempatan ini dengan memasang azam dan iltizam untuk berusaha dengan lebih gigih di tahun baru hijrah untuk muhasabah, memperbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik. Seterusnya, suka untuk saya mengingatkan diri saya sendiri dan semua pendidik SMK Pakulajaya yang dikasihi, sentiasalah kita panjatkan rasa kesyukuran kerana direzekikan berada dalam bidang pendidikan yang memberi peluang kepada kita untuk menyemai saham akhirat, andai semua amanah yang dipertanggungjawabkan dalam kita menyampaikan ilmu ini dapat kita laksanakan dengan ikhlas dan terbaik. Alhamdulillah, Allah telah meletakkan kita di tempat yang terbaik dalam dunia pendidikan. Justru, dengan kedatangan Tahun Baru Hijrah ini, marilah kita meningkatkan iltizam untuk menjadi pendidik sejati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan tema sambutan Ma'al Hijrah 1443 ini, iaitu Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Kepada anak-anak SMK Pakulajaya yang cikgu kasihi, pesanan cikgu kepada kamu semua, hijrahlah ke arah yang lebih baik. Semoga kamu akan menjadi pelajar yang mempunyai jati diri yang ampuh dalam mendepani dunia yang penuh dengan cabaran, serta cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, kepada semua, semoga kita terus bersatu teguh dalam tautan ukhuwah yang suci, dan jalinan mahabbah ini akan terus kekal dan sederap muafakat aspirasi untuk menjulang nama SMK Pakulajaya ke persada yang lebih unggul. Akhir kata, semoga program kita pada hari ini mendapat keberkatan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan itu adalah dari diri saya sendiri. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1443. Sekian sahaja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan apresiasi jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Pengetua atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai pelengkap acara pada malam ini, marilah sama-sama kita saksikan sebuah tayangan sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah pada kali ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum. Saya Ummul Atiyah binti Asrul, wakil pelajar di tingkatan 4 ST1, ingin mengucapkan selamat menyambut tahun Ma'al Hijrah tahun 1443 Hijrah kepada semua umat Islam. Semoga kita diberkati dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Umairah ingin mengucapkan salam ma'al hijrah kepada warga SMK Pekula Jaya. Semoga tahun hijrah yang akan datang membawa sinar kejayaan yang lebih cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya Cikgu Rohita binti Ahmad selaku Guru Kanan Kemanusiaan ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penganjur Majlis Sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, iaitu Panitia Pendidikan Islam, terutamanya Ketua Panitia Ustaz Ahmad Nazri bin Yaakob. Tema Ma'al Hijrah bagi tahun 1443 Hijrah ialah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Manhaj Rabbani mempunyai 3 ciri utama, iaitu keilmuan, kerohanian dan dakwah. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ketiga-tiga tahap tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dihormati sekalian, Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti merupakan tema Ma'al Hijrah pada kali ini. Detik demi detik, hari demi hari, hingga bulan demi bulan telah mengusung banyak cerita. Suka duka menjadi warna nyata dalam hidup kita. Kini tahun baru Islam telah mendatangi kita. Tibanya kita memperbaiki kegagalan menjadi kejayaan, meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kita buka lembaran kisah baru dengan semangat, keceriaan dan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1443 Hijriah. Penderitaan, ujian dan musibah pada hakikatnya adalah rahmah tersembunyi. Nikmat salah satu bentuk kurniaan Allah SWT, walaupun zahirnya kelihatan seperti azab, di dalamnya tersimpan rahmat yang tidak diketahui, melainkan harus melalui proses redha dengan ketentuan Allah SWT serta kesabaran yang tinggi. Kita perlu memulakan hijrah dari dalam diri kita untuk kita boleh berhijrah kepada skop yang lebih besar. Sekian, salam al-hijrah. Hijrah itu bukan pelarian, tetapi tuntutan dari Tuhan. Sama-sama kita tingkatkan amalan agar hidup sentiasa aman. Kita jaga kita. Semoga pandemik wabak COVID-19 dapat diatasi dengan penuh jayanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Multimedia yang menjayakan tayangan sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, berhimpunnya kita pada malam ini jelas membuktikan satu bentuk kelangsungan dan kesinambungan dalam penghayatan dan memperingati peristiwa hijrah sesuai dengan semangat dan iktizam kita untuk terus mendaulatkan Islam sebagai agama terunggul, menjulang syariat Islam dan menjadikan umatnya masyarakat bertamadun, berpegang pada nilai-nilai mahmudah khususnya di SMK Pekula Jaya dan amnya di Malaysia. Memetik ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat yang ke-100, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguhlah tetap pahala di sisinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masanya yang ditunggu-tunggu, iaitu ceramah sempena Ma'al Hijrah 1443 yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Sebelum kita mendengar ceramah oleh tuan penceramah kita, izinkan saya membaca serba sikit berdata tentang penceramah jemputan kita pada kali ini. Tuan penceramah jemputan kita bernama Ustaz Muhammad Syarafi bin Abbas. Beliau memiliki ijazah sarjana muda kepujian bidang pengajian Islam di Maktab Pengurusan Islam Lemah Pantai. Beliau sebelum ini merupakan seorang ustaz di SMK Taman Ria dan kini sebagai tenaga pengajar di SMK Pekula Jaya. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan ceramah oleh penceramah jemputan kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama meminjamkan sebentar mata, telinga dan hati agar
ilmu yang bakal disampaikan dapat kita hayati dan manfaatkan bersama. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syarafi bin Abbas untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama mendengar secara online dan menghayati tajuk bicara ilmu, iaitu menyambut peristiwa Ma'al Hijrah. Seperti mana yang kita sedia maklum, hijrah merupakan suatu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Maknanya berpindah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Itu yang disebutkan sebagai hijrah, berpindah. Sabda Nabi SAW, la hijrata ba'di illa jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah selepas hijrah aku, melainkan jihad dan niat untuk berhijrah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pelajar-pelajar SMK Putrajaya yang Ustaz sayangi, pada pagi ini kita nak membicarakan maksud hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, serta bagaimana kita umat Islam di zaman ini perlu mengambil sikap yang sama untuk berhijrah. Seperti mana sabda Nabi SAW, al-mujahidu man jahada 'anil hawa wal muhajiru man hajara 'anis su. Orang yang berjihad ialah orang yang menentang hawa nafsunya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Maka dengan sebab itulah hijrah diartikan sebagai perpindahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Di antara sebab-sebab penghijrahan Nabi SAW, yang pertamanya, semasa berada di Mekah selama lebih kurang 13 tahun, Rasulullah SAW mendapat tentangan daripada kaum musyrikin. Usaha yang Nabi SAW lakukan ditentang oleh golongan musyrikin Mekah, baik Abu Jahal, baik Abu Sufyan, Abu Lahab, serta pemuka-pemuka Quraisy, Utbah dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah tentangan yang menyebabkan dakwah itu tidak dapat dilaksanakan di bumi Mekah secara berterus terang. Maka akhirnya Nabi SAW mengadakan perjumpaan dengan penduduk-penduduk Madinah yang datang ke Mekah pada musim haji. Maka tercetuslah perjanjian Aqabah yang pertama, dan seterusnya mereka mengadakan perjanjian Aqabah yang kedua. Maka di sana orang-orang Madinah telah balik ke Madinah untuk menyampaikan Islam kepada penduduk Madinah. Maka akhirnya Nabi SAW menghantar Mus'ab bin Umair untuk mengajar penduduk Madinah akan agama. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah, maka Rasulullah SAW setelah menerima ajakan daripada penduduk Madinah dan golongan-golongan musyrikin hendak membunuh Nabi SAW, maka turun perintah Allah menyuruh Nabi SAW berhijrah. Maka berlakulah peristiwa hijrah Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala,
Maka seperti mana yang kita ketahui, Rasulullah SAW pada suatu hari, di waktu panas terik, baginda datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan pada ketika itu Nabi SAW meminta Abu Bakar mengosongkan rumahnya kerana Nabi hendak memberitahu sesuatu. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya di dalam rumah ini semua orang bersifat benar. Maknanya tidak ada orang yang akan memecahkan rahsia. Maka Nabi SAW memberitahu, wahai Abu Bakar, Allah SWT merintahkan kamu untuk bersama-sama aku berhijrah. Nah, ini berpindah daripada Mekah ke Madinah. Atas faktor itulah, maka pada malam tersebut Rasulullah SAW akan meninggalkan rumah baginda dan untuk keluar bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhijrah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menyediakan kenderaan buat Nabi SAW. Maka akhirnya seperti mana yang kita maklum, pada malam itu Nabi menempatkan beberapa sahabat, beberapa sahabiah sebagai penggerak kepada penghijrahan Rasulullah SAW. Yang pertamanya, semasa peristiwa hijrah berlaku, pada malam tersebut Nabi menempatkan Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagai pengganti Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Ali, wahai Ali, pada malam ini kamu tidur di tempatku kerana aku akan berhijrah. Kamu selimut dengan selimut dengan selimut Nabi SAW supaya orang-orang musyrikin menyangka Rasulullah masih tidur di atas tempat tidur baginda. Yang keduanya, Rasulullah SAW meletakkan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang datang ke gua Sur untuk membawa minuman dan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua peranan, pemuda dan pemudi dalam peristiwa hijrah. Di kalangan pemuda remaja, Sayyidina Ali radhiyallahu an, seorang pemuda yang berani menggantikan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau mengetahui malam tu beliau sama ada hidup atau mati kalau dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Asma radhiyallahu anha seorang gadis yang masih lagi remaja, tapi beliau berani untuk keluar membawa binatang ternakan serta memerah susu dan pergi ke Gua Sur untuk diberikan kepada ayahnya serta Nabi SAW minum susu di dalam Gua Sur. Jadi itu peranan pelajar atau remaja dalam peristiwa hijrah, membantu Rasulullah SAW untuk melaksanakan gerakan hijrah. Kerana gerakan hijrah adalah penting kepada penyebaran Islam. Tanpa hijrah, Islam tak akan tersebar ke seluruh alam. Sebab di Mekah Nabi tidak mendapat sambutan. Sebaliknya penghijrahan Nabi ke Madinah dengan dibantu oleh anak-anak, dibantu oleh keluarga, dibantu oleh kawan-kawan, maka kita telah melihat berlakunya peristiwa hijrah dengan sebab sokongan dan dokongan daripada Sayyidina Ali dan Asma binti Abu Bakar. Perhatian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya. Selepas Isya, pemuda-pemuda Quraisy telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi. Mereka dah merancang untuk membunuh Rasulullah SAW, sehingga Abu Jahal merasakan pada malam ini tamatlah riwayat Muhammad SAW kerana beliau akan dibunuh serentak oleh 11 ketua pemuda-pemuda Arab yang akan membunuh Rasulullah SAW. Tetapi apabila Nabi SAW keluar pada malam tersebut, Nabi mengambil segenggam pasir dan Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama.
wa yamkuru bikal ladzina kafaru wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, orang-orang kafir merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkuruna, mereka mempunyai perancangan, tetapi perancangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada baginda lebih baik daripada perancangan orang-orang kafir. Maka berlakulah peristiwa pada malam itu mereka tertidur dan mereka tidak sedar bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju ke rumah Abu Bakar untuk berhijrah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah Rasulullah keluar daripada rumah baginda menuju ke rumah Abu Bakar, bersama Abu Bakar baginda menuju ke Bukit Sur, dan mereka memanjat Bukit Sur lebih kurang 1.5 jam perjalanan ke puncak Bukit Sur. Di sana ada sebuah gua yang bernama Gua Sur. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar menyusup masuk ke dalam gua yang kecil dan muat untuk 2 orang duduk sahaja di dalam gua tersebut. Maka semasa berada di dalam gua tersebut, golongan musyrikin yang berada di sekitar rumah baginda sedar bahawa Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi di rumah baginda. Mereka pun masuk dan menarik selimut. Maka didapati yang tidur itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Akhirnya Ali telah disoal. Maka Ali berkata, aku tidak tahu di mana Muhammad. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun bergerak dengan Abu Bakar menuju ke Gua Sur dan mendiami Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Di dalam gua itulah Sayyidina Abu Bakar ketakutan, sehingga Nabi pun hendak membaringkan badan di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Pada satu ketika Nabi terasa basah pipinya kerana air mata Sayyidina Abu Bakar, kerana peluh Sayyidina Abu Bakar ketakutan sekiranya golongan musyrikin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, la takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Innallaha ma'akum. Sungguhnya Allah bersama dengan kamu. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan Nabi dan Abu Bakar. Pada ketika itulah seorang pemuda Arab telah mendapati jejak ke Gua Sur. Mereka menaiki Gua Sur mencari Muhammad. Akhirnya mereka mendapati di depan Gua Sur terdapat sarang laba-laba, terdapat sarang burung merpati. Mereka tengok ada sarang burung merpati yang sudah melahirkan anak di depan pintu gua yang kecil, bukan pintu gua yang besar. Nak masuk gua tu kena menerap baru boleh masuk, menunjukkan pintu gua tu rendah. Dan boleh duduk saja dalam gua tu 2 orang saja, tak boleh 3 orang, dan tak boleh berdiri. Di belakang gua tu terdapat lubang-lubang, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengambil batu-batu untuk menutup lubang-lubang. Ditutup lubang yang terbuka tu dengan tangannya. Akhirnya ada kalajengking, ada ular, ada binatang berbisa yang mematuk tangan Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW pun membacakan firman Allah, janganlah kamu takut dan jangan kamu bimbang, Allah bersama dengan kamu. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Maka perancangan Allah pada ketika itulah kita lihat laba-laba datang membuat sarang. Bila musyrikin mencari Rasulullah di sekeliling Bukit Sur, mereka tidak menjumpainya. Akhirnya mereka sudah menyangka baginda berada di dalam gua tersebut. Tetapi disebabkan Allah Ta'ala yang memelihara Rasulullah SAW dan Abu Bakar, mereka sampai ke pintu gua dan mendapati terdapat sarang laba-laba yang tidak dirosakkan, sarang burung merpati yang tidak dipijak dan sebagainya. Mereka berfikir sesungguhnya tidak ada penghuni di dalam gua tersebut. Mereka pun turunlah daripada bukit tersebut. Terselamatlah Rasulullah SAW. Apakah implikasinya?
kepada Islam dan kepada umat. Sekiranya Rasulullah dapat ditangkap pada malam tersebut, apa implikasinya, pelajar-pelajar sekalian? Implikasinya sudah tentulah Rasulullah akan dibunuh. Sekiranya Rasulullah dibunuh, apa akan terjadi? Maka terhentilah penyebaran Islam. Tidaklah dapat kita menikmati Islam dan sebagai suatu cara hidup. Maka dengan sebab itulah kita berterima kasih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kerana beliau menjaga Rasulullah baik semasa berada di dalam gua, baik semasa berhijrah. Abu Bakar lah orang yang pertama memeluk Islam di kalangan lelaki dewasa, dan beliau lah orang yang pertama yang dipilih oleh Nabi untuk berhijrah bersama-sama dengan baginda ke bumi Yasrib ataupun Madinatul Munawwarah, kerana kecintaan yang begitu tinggi terhadap Nabi. Semasa dalam perjalanan, Sayyidina Abu Bakar sentiasa ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, untuk memastikan tidak ada musuh yang datang mengejar baginda. Begitu risau, bimbang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar sekalian, akhirnya setelah 3 hari mereka keluar daripada gua tersebut, dan mereka mengadakan perjalanan yang jauh di sebelah pantai, tidak mengikut jalan biasa yang dilalui oleh kafilah-kafilah dagangan Quraisy dan Arab, tetapi mereka mengambil jalan jarak jauh, yang lebih jauh daripada jalan biasa, pesisir pantai. Tapi tidaklah hampir kepada pantai, sebab pantai daripada Mekah ke Jeddah lagi jauh, jarak yang sangat jauh. Jadi mereka mengambil jalan sebelah pantai, tidak mengikut jalan utama. Maka semasa perjalanan inilah seorang daripada pemuda-pemuda Arab yang ingin mencari Rasulullah itu bernama Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik telah mengejar Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan kuda yang dinaiki oleh Suraqah. 3 kali Suraqah ibnu Malik mengejar Nabi. Setelah didoakan oleh Nabi supaya Suraqah tidak lagi mengejar Rasulullah SAW, dan beliau kembali ke Mekah. Itu di antara peristiwa yang kita kena tahu, bahawa ada cobaan membunuh Nabi semasa dalam perjalanan ke Madinah. Yang ketiganya, yang pertama Ali bin Abi Talib dan Asma binti Abu Bakar menjadi pelindung Nabi, penjaga Nabi. Yang keduanya Suraqah bin Malik ingin membunuh Rasulullah. Yang ketiganya ialah Abdullah ibnu Uraiqid yang merupakan penunjuk jalan. Mengikut pandangan para ulama, Abdullah ibnu Uraiqid bukanlah seorang Islam, masih lagi seorang kafir. Tetapi Abu Bakar mengambil beliau sebagai dalil penunjuk jalan, jalan pintas menuju ke Madinah. Maka di sini tidak salah kita menggunakan ilmu-ilmu dan kepakaran orang bukan Islam, asalkan untuk kebaikan agama, seperti mana yang digunakan oleh Abu Bakar dengan menggunakan Abdullah ibnu Uraiqid untuk menjadi dalil ataupun pembuka jalan kepada Nabi untuk sampai ke Madinah. Kerana ini bukan jalan biasa, ini jalan luar biasa, jalan pintas, yang lebih berbahaya, yang lebih sukar, dan memerlukan kepakaran untuk meneruskan perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke bumi Yasrib. Sesampainya baginda di bumi Yasrib, setelah perjalanan memakan masa berhari-hari, ada yang kata berminggu juga untuk sampai ke Yasrib, dalam jarak ratusan kilometer. Maka akhirnya Nabi SAW sampai, dan seorang Yahudi yang melihat kedatangan Rasulullah telah memberitahu, wahai orang-orang
wahai orang-orang Madinah, sesungguhnya orang tua yang kamu tunggu itu telah datang. Maka penduduk-penduduk Madinah telah keluar beramai-ramai menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Yasrib. Berlakulah peristiwa yang besar, iaitu yang disebut sebagai peristiwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai Ma'al Hijrah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semasa beliau menjadi khalifah menjadikan peristiwa hijrah sebagai permulaan detik takwim Islam. Satu hijrah dikira daripada peristiwa hijrah Nabi sampai ke Madinah. Bermulanya tahun hijrah daripada peristiwa berpindah Nabi ke Madinah. Jadi kiraan Islam bermula daripada hijrah Nabi. Tahun yang pertama hijrah, tahun yang kedua hijrah, sehingga kepada tahun 1442 ke 44 hijrah sekarang ni. Jadi begitu lama peristiwa hijrah itu dah berlaku, hampir 1000 tahun lebih. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dapat kita simpulkan semasa kedatangan Rasulullah ke Madinah, semua penduduk Madinah menginginkan Rasulullah mendiami rumah mereka. Mereka bukan orang yang kaya, hanya kebanyakannya bekerja sebagai peladang-peladang, pekebun-pekebun tamar dan pesawah petani-petani saja. Kebanyakan petani. Ada yang berniaga. Tidak seperti orang Mekah yang kebanyakannya berniaga. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata asy-syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tidakkah kamu lihat orang-orang Quraisy, orang Mekah? Ara'aita alladzi li'ila fi Quraisy, menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlata asy-syita'i was-sayf. Mereka menjadi kebiasaan untuk pergi berniaga pada musim sejuk dan pada musim panas. Ila fihim rihlah, melakukan perjalanan perniagaan mereka rihlat asy-syita'i was-sayf, pada musim panas dan pada musim sejuk. Pada musim panas orang-orang Quraisy pergi berniaga ke Syam, dan pada musim sejuk mereka pergi berniaga ke Yaman. Kenapa? Kerana di negara Syam musim sejuknya teramat sejuk, ada salji. Mereka pergi berniaga di musim panas di Syam, jadi cuacanya tidak begitu panas. Tetapi pada musim sejuk mereka tidak ke Syam kerana sejuk, bersalji. Mereka menuju ke Yaman kerana pada dasarnya Yaman negara yang panas. Pada ketika musim sejuk di Yaman tidaklah begitu panas. Jadi itu yang dikatakan orang-orang Quraisy terlibat lebih kepada bidang perniagaan dan perdagangan, ataupun mengadakan kafilah-kafilah untuk berniaga, import ekspor keluar negara, daripada Mekah menuju ke Syam, menuju ke Syria, menuju ke Palestin, menuju ke Jordan dan sebagainya. Tapi pada musim panas mereka berniaga di sebelah Yaman. Itu di antara fakta. Tetapi orang-orang Madinah lebih kepada bercucuk tanam. Mereka memiliki kebun-kebun, oasis-oasis, tanaman-tanaman, sumber pemakanan. Pada hari ini di Arab Saudi lebih tertumpu di Taif. Kerana Taif kawasan yang sejuk dan bersalji pada musim-musim sejuk. Dan Taif menjadi pusat pelancongan pada waktu sekarang. Tapi pada masa dahulu, Madinah merupakan pusat makanan bagi penduduk-penduduk di tanah Hijaz, tanah Arab. Maka dengan sebab itu bila Rasulullah sampai ke Madinah, orang-orang Madinah sangat gembira dan mereka meminta Rasulullah untuk tinggal di rumah mereka. Orang-orang Madinah sanggup berkorban apa saja demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Ada yang ingin memberikan rumah, ada yang ingin memberikan tanah, ada yang ingin memberikan berbagai-bagai fasilitas untuk Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, aku tidak perlukan apa-apa daripada kamu. Kan? Maka mereka menyediakan satu tempat untuk Rasulullah beribadat. Mereka bina sebuah masjid Quba. Kan, di sana Rasulullah mengumpulkan orang-orang Arab yang telah Islam dan mereka menunaikan salat Jumaat yang pertama. Setelah berada di Quba,
Nabi bersama-sama dengan sahabat menuju ke Madinah. Dan di sanalah mereka melihat sebuah kebun tamar yang cantik dan ingin Nabi SAW mendirikan kediaman baginda di sana. Maka di sanalah terbinanya Masjidin Nabawi. Sehingga hari ini kita lihat Masjid Nabawi yang tersergam indah itu hasil daripada perjuangan Rasulullah SAW mencari tapak ataupun markas utama untuk menggiatkan pergerakan usaha baginda untuk menyebarkan Islam. Maka Islam bergerak daripada bumi Yasrib, Madinah, maka menuju ke Yaman, menuju ke Taif, menuju ke menuju ke seluruh tanah Arab, akhirnya ke seluruh Asia, akhirnya seluruh Asia Tengah, maka tersebarnya Islam sampai ke bumi-bumi di luar daripada Arab, sampailah ke Asia Tenggara, sampailah ke Eropah, sampai ke Afrika. Maka Madinah merupakan tempat yang paling utama. Ya Allah, berilah kami kasih kepada bumi Mekah, tetapi berilah kami lebih kasih kepada bumi Madinah. Antara bumi Madinah dan bumi Mekah, yang mana lebih dikasihi oleh Rasulullah? Maka para ulama menyatakan Rasulullah kasih kepada bumi Mekah kerana tempat kelahirannya. Tetapi Rasulullah lebih kasih kepada bumi Madinah kerana di bumi Madinah terdapat orang-orang yang membantu menegakkan agama Allah. Jadi Islam ni tersebar daripada Madinah dengan sifat orang-orang yang Madinah yang membantu. Rasulullah SAW membantu dari segi fizikal, dari segi intelektual, membantu dari segi pasarana, membantu untuk menyebarkan Islam. Maka kita lihat berbagai peristiwa berlaku di Madinah, kan? Sehinggalah seluruh dunia datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Jadi mula-mula orang datang daripada Yaman, daripada Eropah, daripada Afrika, daripada Parsi. Mula-mula yang datang ke Madinah, bukan ke Mekah. Tetapi setelah Fathul Makkah, barulah bumi Mekah menjadi tempat tumpuan musim haji dan umrah, menjadi tempat tumpuan Islam seperti hari ini. Tapi pada asalnya pergerakan Islam tidak bermula di Mekah kerana tentangan golongan musyrikin. Tetapi tentangan itulah yang menyebabkan Islam itu berkembang di Madinatul Munawwarah. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah. Bagaimana kita nak mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah? Kita perlu berpindah daripada sikap yang negatif kepada yang positif. Al-muhajiru man hajara anis-su. Orang yang berhijrah berpindah daripada sifat-sifat yang negatif. Itu hijrah yang sebenar. Walaupun dalam konteks penghijrahan tempat itu dilakukan oleh Nabi, tetapi sikap yang dikehendaki daripada penduduk-penduduk Mekah yang menolak Islam kepada sikap yang lebih positif, iaitu penduduk-penduduk Madinah yang membantu Rasulullah SAW. Wallazina awwaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang Madinah, sifat mereka ialah mereka itu memberi pertolongan. Wallazina awwaw, mereka yang beri perlindungan, tempat tinggal. Wa nasaru, memberi pertolongan kepada penghijrahan Nabi. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang beriman yang sebenar-benarnya. Wallazina hajaru wa jahadu. Orang-orang yang berhijrah, muhajirin. Orang-orang Islam daripada Mekah yang berhijrah. Wallazina hajaru. Mereka berhijrah dan mereka berjuang. A'zamu darajatan indallah. Mereka itu setinggi-tinggi darjat. Sebab itu di kalangan pemimpin Khulafa Ar-Rashidin yang kita belajar dalam tingkatan 4, kebanyakan Khulafa Ar-Rashidin orang muhajirin. Orang Ansar juga ingin meletakkan calon kepimpinan di kalangan Aus dan Khazraj. Tetapi Rasulullah SAW mendahulukan orang-orang muhajirin. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu an wa radu an. Orang-orang yang bermula-mula memeluk Islam. As-sabiqun al-awwalun ialah orang-orang muhajirin dan ansar.
dan orang-orang yang mengikut mereka selepas itu, mengikut dengan cara yang baik, yang ihsan. Allah redha kepada orang-orang muhajirin dan Allah redha kepada orang-orang ansar. Wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu an wa radu an. Mereka redha kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Walaupun orang muhajirin sama-sama, orang-orang ansar membantu meningkatkan syiar Islam, tetapi apabila nak dilantik khalifah, maka dipilih Sayyidina Abu Bakar di kalangan orang muhajirin, Sayyidina Umar di kalangan orang muhajirin, Sayyidina Osman di kalangan orang muhajirin, Sayyidina Ali di kalangan orang muhajirin. Adakah orang-orang Madinah tidak layak untuk menjadi pemimpin? Layak. Kebanyakan mereka menjadi gubernur, kebanyakan mereka menjadi wazir-wazir dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang berhijrah itu mendapat tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penghijrahan manusia, penghijrahan manusia daripada satu tempat ke satu tempat, maka Allah Ta'ala beri kekayaan dan mereka menguasai tempat. Contohnya penghijrahan orang-orang Cina, kan? Maka dengan sebab itu mereka menguasai ekonomi di banyak negara kerana penghijrahan ke Thailand, ke Filipina, ke Indonesia, ke Malaysia. Contoh yang dapat kita lihat, orang yang berhijrah sentiasa berada dalam kemajuan. Wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'atan. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka akan mendapati keluasan, muraghaman katsirah. Bukan setakat keluasan, muraghaman wa sa'atan. Rezeki yang melimpah-limpah, mereka mendapati rezeki yang luas yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sikap mereka untuk berhijrah itu memajukan diri mereka. Sebab itu kita yang duduk di satu tempat, di negeri Kedah contohnya, patut kita berhijrah, kan, ke negeri lain. Contohnya kita menyambungkan pelajaran ke Kuala Lumpur, ke luar negeri dan sebagainya, kan, supaya minda dan sikap kita lebih terbuka, supaya pemikiran kita mau kemajuan, mau ilmu pengetahuan, mau menjadikan kita lebih hebat daripada kawan-kawan kita yang lain, maka perlu kita berhijrah. Kalau kita tidak berhijrah, kita akan menjadi lemah, menjadi longlai, menjadi layu, menjadi tidak bermaya. Tetapi insya-Allah dengan melakukan penghijrahan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kekuatan kerohanian yang lebih kuat, sikap untuk berubah, ingin memajukan diri masyarakat dan sebagainya. Sebab itu Malaysia mengamalkan sikap pandang ke timur, contohnya, kan? Contoh sikap pandang ke timur, contoh. Bila ada sikap pandang ke timur, kita pandang, oh, negara Jepun boleh mencapai kemajuan. Bukan dia orang barat, dia orang timur. Orang timur pun boleh maju sekiranya dia ada sikap untuk berhijrah. Maka Malaysia pun telah meletakkan wawasan 2020 untuk menjadi negara maju. Sampai sekarang belum maju atau sudah maju, wallahu a'lam, kan? Tapi sudah ada perubahan. Di antara negara Asia Tenggara, Malaysia salah satu sebuah negara yang mempunyai Twin Tower. Contoh-contohlah negara maju mempunyai Proton Saga, kan, yang dijual kepada China, kan? Kita mempunyai banyak kemajuan dan negara-negara di sekitar Asia Tenggara mencemburui Malaysia kerana sikap untuk berhijrah. Itu berhijrah dari segi keduniaan. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang kita pelajari dalam tingkatan 2, tak silap Ustaz, iaitu hadis yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, hadis tu berbunyi, lupa pula hadis tu, yang bermaksud orang yang berhijrah, lupa hadis tu. Nanti kita ambil hadis lain. Rasulullah SAW bersabda tentang hijrah, tentang niat untuk berhijrah. Niat untuk berhijrah bukanlah orang yang berhijrah kerana dunia, tetapi semata-mata berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Baik,
Maka pelajar-pelajar sekalian, bagaimana sikap kita dalam menyambut menyambut peristiwa kemerdekaan. Kemerdekaan pun kita berhijrah daripada penjajahan kepada kemerdekaan. Ustaz, saya kaitkan dengan kemerdekaan sebab ni masuk bulan kemerdekaan, kan? Dan penghijrahan yang berlaku daripada zaman kerajaan Melaka, orang-orang Melayu dijajah oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Inggeris. Maka jadilah kita anak-anak jajahan. Anak-anak jajahan negara-negara bawah jajahan Inggeris, iaitu negara-negara Commonwealth. Pemikiran kita, sikap kita mesti mempunyai budaya Inggeris sebab kita terpengaruh. Tambah pula sekarang budaya barat, kan, yang menguasai internet. Anak-anak remaja kita lebih terpengaruh kepada budaya barat, kan, daripada budaya timur. Kita telah melupakan budaya kita. Maka dengan sebab itu kita tidak boleh melupakan budaya kita, agama kita, cara hidup kita. Kita boleh ambil yang baik daripada barat, tetapi kita tidak boleh mengambil semua sikap dan pemikiran penjajah. Kerana orang-orang Portugis sebelum menjajah Melaka, mereka telah mengetahui bahawa Melaka sebuah negara yang kuat. Melaka sebuah negara yang kuat, yang mempunyai kuasa pemerintahan yang hebat di Nusantara, malah di dunia. Ketika mana Melaka mempunyai hubungan dengan kerajaan Osmaniyah pada ketika Hang Tuah dihantar menjadi duta ke seluruh dunia, kan? Maka kita lihat orang-orang Eropah mencari jalan bagaimana untuk menghancurkan Islam. Maka dengan sebab itu, untuk menghancurkan Osmaniyah, Eropah tidak mampu menyerang kerajaan Osmaniyah di Turki. Akhirnya mereka menyekat urusan perniagaan rempah daripada Melaka ke kerajaan Osmaniyah. Mereka menguasai Goa. Akhirnya mereka menguasai Melaka. Akhirnya orang-orang barat berjaya menyekat dagangan dagangan emas dan dagangan rempah. Dengan sebab itu, bila mereka menyekat pusat perniagaan utama orang-orang Islam di timur, maka yang terjejas adalah pusat pemerintahan utama orang-orang Islam, kerajaan Osmaniyah. Ratusan tahun di Turki semakin lemah. Lemahnya kerajaan Turki kerana lemahnya kerajaan Melaka. Lemahnya kerajaan Melaka kerana campur tangan penjajah. Akhirnya penjajah dapat melemahkan kerajaan Melaka dan mereka menguasai Melaka, maka mereka juga dapat menguasai Turki. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka Turki perlu merdeka daripada penjajahan. Melaka perlu juga merdeka daripada penjajahan. Maka berlakulah perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. No? Sebab itu seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, kemerdekaan ialah merdeka daripada minal ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Apa arti kemerdekaan? Kata seorang sahabat, merdeka ialah mengeluarkan diri kita daripada pengabdian kepada makhluk kepada pengabdian kepada Allah. Nah, yang pertamanya arti kemerdekaan pada pandangan Islam, yakhruju minal ibadatil ibad ilal ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan diri daripada penghambaan kepada makhluk, kepada sesama manusia, kepada menghambakan diri kepada Allah. Itu pengertian merdeka. Bukan setakat angkat tangan, kan, dan mengebarkan bendera, tetapi merdeka yang sebenar membebaskan diri daripada cengkaman pemikiran musuh Islam, kepada keyakinan kepada makhluk yang tidak mempunyai kuasa, kepada pencipta makhluk yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, kemerdekaan menurut pandangan sahabat Nabi ialah yakhruju min dhai'ati dunya ila al-wasi'ati al-akhirah. Mengeluarkan diri kita daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Jadi orang yang cinta dunia, dia hanya fikir untuk hidup semata-mata, tetapi dia tidak mau berhijrah kepada alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, fikir akhirat, fikir selepas mati. Jadi orang yang merdeka, dia bukan hanya merdeka dari segi aspek keduniaan, tetapi dia juga merdeka hendak membebaskan dirinya daripada kesempitan di akhirat. Dia mencari keluasan di akhirat. Yang ketiganya,
yakhruju min yang ketiganya daripada mengeluarkan diri daripada dhi'ati dunia ila wasi'atil akhirat. Yang ketiganya ialah mengeluarkan diri daripada kecintaan kepada makhluk, kepada kecintaan kepada Allah. Pelajar-pelajar sekalian, maka dengan sebab itulah Ustaz ingin menyeru kepada anak-anak supaya sama-samalah kita mengambil sikap hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah membina sebuah negara Islam di Madinah. Maka dapat membentuk segala peraturan dan undang-undang di Madinah. Di Madinah, Islam dapat disebarkan ke seluruh alam. Maka dengan sebab itulah kita, terutamanya orang-orang Melayu, mempunyai saki-baki daripada perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka telah sampai ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Ada sahabat yang sampai ke China untuk menyebarkan Islam. Maka Islam yang dibawa oleh Syekh Abdullah Al-Yamani, yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya, dan negeri Kedah di antara negeri yang terawal menerima Islam, lebih awal daripada Melaka. Negeri Islam yang pertama menerima Islam selepas Kemboja ialah Tanah Melayu. Maka Tanah Melayu sebenarnya dia merupakan pusat gerakan dakwah Islamiah setelah Sultan Merung Mahabangsa menukarkan nama kepada Islam. Sultan Muzaffar Shah membina kerajaan yang begitu kuat, sehingga Melaka pun berada di bawah takluk Kedah. Tapi akhirnya apabila Melaka telah bangkit, Kedah pula berada di bawah takluk Melaka. Itu semua disebabkan keadaan dan faktor pemerintahan. Dalam sejarah kita lihat Islam berkembang ke Indonesia. Sebenarnya Islam berkembang ke Indonesia adalah daripada Tanah Melayu. Seperti yang Ustaz baca dan dengar daripada YouTube, dulu kita belajar daripada Indonesia datangnya Islam ke Tanah Melayu. Tetapi hakikatnya kebanyakan sunan Wali Songo adalah berasal daripada Kelantan dan daripada wilayah selatan, Thailand ataupun Kemboja dan sebagainya. Mereka lah yang datang ke Tanah Melayu untuk mengislamkan Tanah Melayu, dan akhirnya mereka juga menyebarkan Islam ke Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia mempunyai kaitan yang sangat kuat. Penghijrahan orang-orang Islam, ulama-ulama Islam dari Kelantan ke Indonesia menyebabkan tertubuhnya kerajaan Banten, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Wali-wali Songo tu adalah ulama-ulama yang menyebarkan Islam daripada Tanah Melayu. Walaupun ada yang mengatakan mereka berasal daripada Tanah Arab, tetapi mereka juga mempunyai anak cucu yang berasal daripada Tanah Melayu. Begitu juga apabila orang-orang Islam di Indonesia berhijrah ke Tanah Melayu, penghijrahan berlaku. Penghijrahan berlaku, sentiasa berlaku. Daripada Indochina adalah negara Islam orang Melayu, daripada selatan Thailand adalah negara Islam orang Melayu, daripada Thailand sendiri adalah negara Islam orang Melayu, Burma pun adalah negara Islam orang Melayu, Tanah Melayu, Indonesia. Tetapi setelah kita dijajah, orang Thai mengambil bumi tanah Islam orang Melayu. Selatan Thai pun jatuh kepada bumi orang bukan Islam. Indochina pun jatuh kepada orang bukan Islam. Sedikit demi sedikit tanah orang Islam diambil oleh orang bukan Islam. Singapura pun jatuh dah. Tinggallah sekangkang kera lagi lah tanah bumi orang Islam. Maka wajib kita mempertahankan tanah air kita. Kerana orang Melayu dia berpaksi kepada tanah dan air. Orang Melayu adalah bangsa yang hebat di air. Panglima Awang adalah orang Melayu yang pertama mengelilingi dunia. Bukan Christopher Columbus, orang yang pertama mengelilingi dunia, Panglima Awang. Dia yang menjadi orang yang pertama mengelilingi dunia setelah Columbus meninggal dunia di Pulau Sibu di Filipina. Columbus orang yang pertama mengelilingi dunia, tapi dia tak menghabiskan satu pusingan. Yang menghabiskannya adalah Panglima Awang. Dalam sejarah tidak ditulis orang Melayu orang yang pertama mengelilingi dunia. Ditulis Christopher Columbus. Magellan kan Christopher Columbus. Lupa pula. Jadi pelajar sekalian, maka dengan itu kita membaca sejarah
Maka hijrah ini satu peristiwa yang besar untuk memajukan kembali Islam dan umatnya. Maka umat Islam wajib berhijrah, bukan lagi sunat. Untuk memajukan Islam dan umatnya, untuk membangkitkan semangat Islam dan umatnya, untuk mengambil balik Palestin daripada orang-orang Yahudi, seperti mana orang-orang Yahudi berhijrah daripada bumi mereka pergi ke Jerman, pergi ke Eropah, akhirnya mereka balik merampas bumi tinggalan datuk nenek moyang mereka, menganggap bumi mereka jadikan negara haram mereka. Begitu juga orang-orang Islam yang berada di Palestin, mereka perlu berhijrah, dan orang-orang Islam yang di luar Palestin, mereka perlu membantu. Orang-orang yang menguasai Palestin, maka mereka menguasai dunia. Sekarang ini orang Yahudi menguasai dunia kerana mereka menguasai Palestin, menguasai Al-Aqsa. Jadi insya-Allah di akhir zaman orang-orang Islam akan kembali menguasai Palestin. Maka kita lihat orang-orang Melayu banyak pergi ke Palestin membantu orang-orang Palestin, kerana di antara bangsa yang akan bangkit di akhir zaman ialah untuk membina kembali tamadun dan kepada umat Islam di akhir zaman adalah orang-orang Melayu. Itu dibuktikan dalam sejarah. Walaupun tidak ada hadis yang sahih mengatakan orang Melayu adalah bangsa yang akan bangkit untuk mendaulahkan Islam di seluruh dunia, tetapi inilah giliran orang-orang timur. Banyak ulama mengkaji hadis tentang Islam di akhir zaman yang akan dibangkitkan oleh orang-orang daripada timur. Ada yang mengatakan orang Afghanistan, ada yang mengatakan mungkin orang daripada Rusia, daripada Syria, daripada Palestin, Yaman. Tetapi bukti-bukti yang kuat menunjukkan bumi Indonesia dan bumi Malaysia sebagai tempat penyebaran Islam yang sangat cepat, sangat maju, sangat hebat di akhir zaman, dicemburui oleh bumi Arab. Mengapa orang Melayu pada hari ini lebih kuat Islam daripada orang Arab? Kenapa orang Melayu lebih menghayati Islam daripada orang Arab? Kerana kebangkitan Islam akan bangkit daripada timur. Sebab itu kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga orang Islam di Malaysia, di Indonesia, di Kemboja, di Thailand, di Filipina dan di seluruh Asia Tenggara mempunyai suatu semangat untuk bangkit sebagai satu bangsa yang hebat di akhir zaman. Orang Melayu telah menjadi bangsa yang hebat pada kurun-kurun 1000 tahun yang terdahulu. Pada zaman kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, 10,000 tentera Islam daripada Kedah dihantar untuk membantu Salahuddin Al-Ayyubi dalam peperangan salib. Itu fakta yang kita baca. Begitu juga pada zaman Muhammad Fatih membuka Konstantinopel. Tentera-tentera Melayu adalah tentera yang menjadi benteng utama kerajaan Osmaniyah untuk memerangi tentera-tentera Romawi. Maka tentera Melayu pada ketika itu di bawah Kesultanan Melayu, mereka membantu dua peperangan dunia yang besar. Peperangan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi menentang tentera salib, dan peperangan di Konstantinopel, tentera-tentera Muhammad Al-Fatih membantu menjatuhkan kerajaan Konstantinopel. Pelajar-pelajar sekalian, maka daripada fakta-fakta yang kita dapati bahawa tentera Melayu antara salah satu tentera yang gagah berani, maka kita harap semangat yang ada pada tentera-tentera Melayu menjadi semangat kepada bangsa Melayu. Tapi bangsa Melayu semakin lemah, semakin longlai dengan sebab wabak, bukan wabak corona, tapi dengan wabak dadah. Banyak anak-anak Melayu yang terjebak dengan dadah menjadi longlai, memenuhi pusat-pusat serenti, bukan di universiti. Di universiti bangsa lain yang ramai. Gadis-gadis anak dara yang lebih ramai di universiti, yang lelakinya banyak di pusat serenti. Itu yang menyedihkan. Maka dengan sebab itu memerangi dadah suatu perkara yang wajib. Pelajar-pelajar sekalian, maka di antara gejala-gejala sosial yang meruntuhkan segala akhlak budi pekerti, seperti melepak, membuang masa, hanya bermain game berjam-jam, lebih-lebih lagi The Legend tu. Buang masa sehingga tak solat, sehingga tak mau makan, sehingga tak mau tidur, main game. Begitulah musuh merancang dari segi hiburan, dari segi permainan yang melalaikan. Kita tidak melarang pelajar-pelajar bermain game,
tetapi ada masa untuk kita bermain, untuk kita berhibur, untuk kita berehat, untuk kita bersukan, untuk kita beriadah. Tetapi banyakkan masa kita menghabiskan lebih kepada untuk beribadat kepada Allah, menjaga solat 5 waktu. Di musim PKP ni lagi senang kita sembahyang sebab kita duduk di rumah, tapi banyak yang kita tidak solat, kan? Sebab PKP kita hanya buang masa, kan? Sekolah pun tidak, masuk kelas online pun tidak, kan? Kita dah tak pergi masjid, mengaji Quran pun tidak. Maka kata para ulama, amalan yang kita perlu banyakkan ialah yang pertamanya membaca Quran. Nabi SAW bersabda, adibu auladakum salasata khisalin, hubbullah wa hubbun nabiy wa tilawatil Quran. Didiklah anak-anak kamu 3 perkara. Yang pertamanya cinta kepada Allah, yang keduanya cinta kepada Rasul, yang ketiganya ialah membaca Al-Quran. Habiskan masa kita di rumah dengan membaca Al-Quran. Tetapkan satu masa untuk kita sama-sama dengan keluarga, dengan emak, dengan ayah, dengan abang, kakak membaca Al-Quran. Ayah boleh mendengar bacaan kita, mak boleh menegur kita, kakak boleh membetulkan. Jangan satu hari tidak ada masa untuk kita luangkan untuk membaca Quran di rumah kita. Kita menghabiskan masa dengan Google Meet, dengan Google macam-macam Google, dengan laptop, dengan Facebook, dengan Twitter, tapi kita tidak menghabiskan masa untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada anak-anak di rumah. Kita tidak digalakkan datang ke masjid untuk solat kerana takut coronavirus. Kita boleh solat berjemaah di rumah, tapi masing-masing sembahyang masing-masing. Sembahyang dalam bilik, tak mau solat berjemaah beramai-ramai. Rugi. Semasa PKP ni kita tidak pandai menggunakan masa. Masa terbuang saja, kan? Kita nak buat homework pun segan di rumah. Kadang-kadang buka Google Meet tak masuk. Google Meet buka, cikgu mengajak, kita pun pergi ke lain. Jadi pelajar-pelajar sekalian, yang keduanya kita hendaklah banyakkan solat. Masa kita PKP ni banyak masa lapang. Dulu kita sibuk nak ke sekolah, nak ke co-curriculum, nak pergi sana, nak pergi sini. Sekarang kita lapang. Masa antara maghrib dengan isyak, boleh kita sembahyang sunat awabin 6 rakaat. Kita siang tak bekerja, malam pun rehat, boleh bangun awal, solat tahajud. Kita boleh melatihkan diri kita dengan membanyakkan solat sunat. Jadi insya-Allah kita boleh memperbanyakkan ibadat semasa cuti yang panjang ini. Walaupun kita bekerja melalui online, tetapi banyak masa kita rehat di rumah. Yang ketiganya bersedekah. Di musim coronavirus ini terdapat lebih kurang 60,000 orang setiap hari yang memerlukan bantuan makanan. Bantuan, berbagai bantuan lah. Ada yang kata sumbangan makanan diberi, gas tak ada di rumah. Ada yang kata bagi makan saja, duit tak ada, nak bayar top up. Macam-macam sumbangan derma. Kemarin ada sahabat-sahabat datang rumah saya, dia bagi sumbangan. Saya kata, kenapa bagi sumbangan kat saya? Dia kata, kerana ustaz memerlukan. Saya pun tak tahu, kan? Ada orang tak berai, alhamdulillah berai 2 bulan tak payah beli, kan? Kicap lah, bihun lah, apa semua. Dia pun anggap saya susah. Mungkin saya susah, kan? Dia pun bagi sumbangan, saya terima lah, bukan saya nak tolak kot. Begitu juga di keliling rumah kita terdapat jiran-jiran yang tak ada makanan. Kami di taman kami cari jiran-jiran yang miskin, yang tak mampu, kan? Cara mencari dana, bagi sumbangan. Sedekah ni satu amalan yang menyebabkan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah itu kata Nabi, rawatlah diri kamu dengan bersedekah. Dawu mardatikum bisadaqah. Rawatlah penyakit kamu dengan sedekah. Kalau ada orang sakit, dia kena banyak bersedekah. Kalau ada orang yang susah pun kita kena banyak bersedekah. Bersedekah itu membuka pintu-pintu rezeki. Jadi alhamdulillah masyarakat kita, masyarakat Malaysia, masyarakat yang prihatin. Walaupun kita prihatin di Palestin, pergi bantu di Indonesia, pergi bantu di Aceh, tapi di negeri kita pun banyak orang susah, kan? Kita kena bantu jiran-jiran kita yang keputusan belanja dan sebagainya kalau kita ada lebihan rezeki. Jadi insya-Allah itu di antara 3 amalan yang Ustaz anjurkan. Yang pertamanya menjaga membaca Al-Quran. Yang keduanya hendaklah kita menjaga solat, baik solat fardu ataupun solat sunat. Yang ketiganya kita memperbanyakkan sedekah, bukan saja di bulan Ramadan tetapi juga di musim PKP, kerana ramai orang yang susah, yang memerlukan bantuan. Mudah-mudahan segala usaha-usaha
yang kita bantu masyarakat kita, jiran-jiran kita, Allah terima. Allah jadikan dia asbab untuk Allah memberi kemurahan rezeki kepada kita, memberi kesihatan kepada kita. Kita tengoklah jiran-jiran kita yang susah, yang ada tidak mampu. Jangan sampai kes bunuh diri meningkat. Itu yang kita sedih. Kes bunuh diri meningkat kerana ramai orang Islam yang susah, tidak dapat cari jalan penyelesaian, tidak dapat mengibarkan bendera putih, akhirnya dia ambil kain putih, dia gantung diri dia. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak mahu sampai orang Islam meningkat kes bunuh diri kerana kelaparan, sedangkan jiran-jiran dia berada dalam keadaan yang kenyang. Jadi akhir sekali Ustaz minta maaf kerana Ustaz rasa terlebih dah masa dekat 1 jam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kesilapan Ustaz. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kesilapan. Semoga Allah Taala menjadikan perjumpaan ini perjumpaan yang memberi manfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun di sana indahnya kota, kota bersih dijaga sentiasa. Indah sungguh bicara kata, jadi iktibar pada semua. Demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan dengan pengajaran jua taladan. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambah ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan kita seharian sebagai umat Islam. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Syarafi bin Abbas atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sedar tak sedar majlis kita pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Sebelum majlis melabuhkan tirai, majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada kesemua hadirin dan hadirat sekalian atas kesediaan menjayakan majlis pada malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita usahakan dikira sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga Malaysia bebas dari COVID-19 dan mudah-mudahan kita dikurniakan nikmat keselamatan dan kesihatan yang baik. Sekian dahulu, sehingga kita berjumpa lagi. Saya sudahi majlis ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.